Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah kita masuk kepada sesi tanya jawab siri yang ke-31. Banyak dah ni. Yang lepas-lepas tuan-tuan tengok balik ke tidak? Ke hafal belakang dah. Siri yang 31 pagi Ahad 12 hari bulan 9 2021 bersamaan dengan 5 hari bulan 1, hari bulan Safar, 5 hari bulan 2. 1443. Isu yang pertama yang kita nak bincangkan di sini iaitulah isu bagi derma kepada kita, admin kita ni, melalui bintang. Saya terjemahlah, kan, tuan-tuan tengok sendirilah. Bintang yang ada di grup kita ni. Jadi para pelajar sekalian, alhamdulillah penjelasan ini telah diberi dalam grup-grup yang telah ada, bahawa derma melalui bintang ini di Facebook, dia akan diambil peratusnya oleh pemilik Facebook. Dia akan ambil peratus. Kita tengok ada 3 kategori tu. Kalau yang paling murah sekali, berapa dia ambil? Kalau yang banyak, yang paling tinggi darjat dianya sampai separuh daripada apa yang diberi. Dekat dengan separuh, dekat dengan 50%. Maknanya banyak lah. Oleh itu, para pelajar sekalian, tak kisahlah kita ikut trend. Duk main Facebook ni, nak bagi derma, ambil bintang-bintang ni, tak perlu. Kalau kita nak juga, bagi je infak melalui saluran yang telah kita sediakan. Nombor-nombor akaun yang sudah sedia ada. Nombor yayasan kita YPSD sudah ada. Tuan-tuan boleh salurkan ke situ. Cuma catat, nak bagi kepada siapa? Nak bagi kepada masjid, nak bagi kepada orang tua, anak yatim, nak bagi kepada admin. Kita tulis itu. Ini untuk ni. Alhamdulillah kita satukan akaun. Tak boleh banyak-banyak, pening kepala. Yang pentingnya catatan tu kena ada. Dan tak perlu guna bintang-bintang lagi. Tolonglah bagi tahu kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang tak baca ataupun tak peka, tak memahami isu ni. Sebab kita tak mahu kerugian. Bila kita derma kepada orang lain yang bukan Islam, agak-agak ke mana duit itu akan pergi? Duit itu ke mana pergi? Rugilah kita, kan? Daripada kita hampir separuh diambil. Kita kata Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, gunalah saluran yang sedia ada. Walaupun dia panggil nampak kekampungan dia panggil apa ni, cara kita lah, tidak nampak moden, tak apalah. Bagi je pada nombor akaun yang ada itu. Alhamdulillah. Baik, isu yang kedua, soalan yang kedua yang ditanya, boleh ke baca surah Al-Fatihah saja dalam solat sunat? Dalam solat sunat ke solat fardu, boleh je. Maknanya rukun solat, para pelajar tanda, rukun solat Al-Fatihah, rukunnya bacaannya. Selepas baca Fatihah, soalan kita ni sebab ada sebahagian masjid meletakkan 10 minit antara azan dengan iqamah. Daripada masuk waktu sampai iqamat 10 minit. Azan dah berapa minit dah habis. Kita ni sebelum zuhur, kita nak solat 4 rakaat sebagaimana yang telah diputuskan dalam kempen projek mega kita. Jadi nak 2 rakaat tak sempat. Jadi kita kena ambil laju sikit. Baca Fatihah saja kita kata boleh. Bahkan kalau dalam solat fardu pun boleh juga. Cuma afdal, yang terbaiknya selepas Al-Fatihah kita amin waladdallin amin.
kita bacalah surah-surah yang kita hafal, yang kita ingat. Itu yang terbaik. Jadi boleh tak Ustaz tolong syorkan pihak pengurusan masjid daripada 10 minit di up naik 15 minit. Boleh kita sampaikan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan ahli qaryah lah bincang dengan AJK masjid. Macam sekarang anda tengok jam yang ada di masjid itu macam disatukan. Dia punya sistem. Di masjid saya pun dapat jam tu. Orang hantar mari. Jazahullahu khairah. Kita pacak di dinding kita. Jadi dia satukan. Daripada azan sampai ke iqamat sudah ada waktu dia. Jadi kita ejahlah sikit, terutama sekali solat qabliyah zuhur tu tak sempat. Jadi kita bagi masa biar cukup 15 minit ke. Kalau subuh letak 20 minit sebab orang bangun tidur. Bila sedar dengar azan baru dia bangun setengah tu. Kemudian nak solat sunat qabliyah subuh yang sangat besar pahala dia. Baiklah. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Biasanya apabila meninggal dunia orang yang kita sayang, makan masa juga untuk hilangkan kesedihan. Bagaimana nak hilangkan kesedihan tu? Terutama kali mak yang meninggal, suami meninggal, isteri meninggal. Terutama sekali setelah kita rasa menyesali. Waktu mak hidup dulu kita tak layan baik-baik. Kita tak khidmat dengan dia. Jawabnya, saudara atau saudari yang bertanya, memang naluri manusia, bila mati orang yang kita sayang, kita akan teringat. Allah Ta'ala pun syariatkan kepada kita al-ihdad. Ihdad mana berkabung bagi isteri. Kematian suami ni 4 bulan. Tak boleh berhias, tak boleh tu, tak boleh ni. Tak boleh orang datang meminang dan sebagainya. Supaya dia ingat kepada cik abang dia yang telah pergi. Kan? Dia ingat, bila kita ingat kepada mak kita, ketika itulah kita akan ikhlaskan. Kita berzikir, kita baca doa, kita sedekah untuk dia banyak-banyak. Keluarga-keluarga kita yang dekat, adik-beradik mak kita yang masih ada, kita bagi ingatkan mak dulu, kita khidmat pada dia orang ni, kawan-kawan mak kita. Banyak lagi lorong-lorong khidmat kepada ibu bapa setelah mereka mati. Alhamdulillah, tuan-tuan tengok dalam kitab kita, kitab Keindahan Islam, di sana ada satu bab menyebut tentang hak ibu bapa terhadap anak-anak. Hak anak-anak kepada ibu bapa. Menarik di sini. Jadi kalau kita kata nak hilang, memang sukarlah juga dalam masa yang dekat. Cuma anak-anak ataupun suami isteri jangan menampakkan ada unsur-unsur ratapan dalam percakapan kita, dalam tulisan kita, dalam share kita. Ni setengah orang ni bila mati isteri dia, ayah dia ke mati, dia tulis di Facebook, ayat dia tu memang ayat ratapan. Oh dialah. Ini ingat baik, ini dia panggil na'aratul jahiliyah. Na'arat jahiliyah. Jangan buat. Orang dulu tarik rambut, koyak baju. Orang kita ini koyak perasaan di mana? Di Facebook. Letak gambar bini hari-hari. Sepatutnya bila dia dah mati, tutuplah gambar-gambar album tu biar kenangan untuk kita dengan anak-anak je. Duduk share gambar dengan sengih dengan bini dia. Sekali dekat Mekah, sekali duduk dekat London. Tak? Duduk di London, duduk di Paris, duduk di macam-macam. Tak payah, simpanlah gambar-gambar itu. Tulisan-tulisan. Ni tulis macam ayah dia tulis. Ayah, abah semalam pak cik tu datang, ni kami bagi dia makan seperti yang ayah suka. Buat apa ni cerita-cerita ni? Mengarut dalam Facebook menunjukkan kita tu tidak sabar. Tidak sabar dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian. Kita pergi kepada soalan yang keempat. Mohon penjelasan, adakah sama cara sunnah qada hajat kecil di antara laki-laki dengan perempuan? Maksudnya kena berdehem.
Kalau dia bagi soalan tak tanya berdehem, tadi saya kata sama ya, dua-dua tu kena pergi tandas belaka. Kan? Cuma ada tandas yang sesuai dengan dia keadaan masing-masing. Masalah dalam kitab kita ni ada sebut untuk nak menghentikan betul-betul kita punya tamakkan air kencing tu, dah dia kena berhenti, kena berjalan. Ni ada kitab ni sebut ni. Dia kata berhenti, berjalan, tanahnuh, berdehem. Itu. Kan? Ada kata kena gosok-gosok dia punya kemaluan supaya keluar. Jadi para ulama Nawawi kata hadis yang kata kena iza bal ahadun falyantar zakarhu tu salasan, hadis itu dhaif. Bahkan waktu saya tulis tahqiq kitab Al-Matlabul Ali dulu, Ibnu Rifa'ah kata ini boleh merosakkan anggota kemaluan dia ni. Asyik hari-hari duduk gosok, duduk penyik kat tu suruh keluar air kencing. Lah. Dia air kencing dia automatik ya, bila berhentilah dia. Kecuali orang yang sakit, orang yang uzur ada masalah prostat, itu nas'alullah as-salamata wal afiyah, kita minta selamat. Jadi masalah ada kata kena berjalan dulu beberapa langkah, hundur balik, lepas tu pergi basuh semula. Ada kata ya tanahnu, kena berdehem-dehem. Jadi kita kata semua tu hadis yang kata gosok-gosok tadi tu pun dia tidak sahih kata Imam Nawawi. Adapun berdehem juga tidak ada dalil yang menunjukkannya, dan bahkan nampak macam was-was pula. Kadang-kadang orang ni ujung tandas tu dia bunyi duduk bunyi. Nah, kita buatlah setakat mana yang kita mampu. Kita rasa dah berhentilah. Jangan pergi kepada was-was. Wallahu alam. Jadi tidak adalah berdehem-dehem orang perempuan duduk berdehem dalam tandas pula. Jangan. Soalan yang kelima, ada video kata kelebihan baca ayat 1 hingga 3 surah Al-An'am. Video macam-macam lah video ni. Ada yang ustaz dia zaman kita ni, zaman mutakhir ni, keluar satu video, satu channel baru pula, nama dia TikTok. Saya tak kata TikTok ni buruk semua, tidak. Jangan salah faham. Ada ramai ustaz-ustaz kita guna TikTok untuk buat video pendek, mengajar tajwid. Tidak jadi masalah, silakan. Tapi kegairahan nak guna TikTok ni lah, saya tengok ustazah pun sibuk juga dia buat TikTok. Tuan-tuan, bangun pagi-pagi baca ayat ni. Baca ayat 1 hingga 3 surah Al-An'am. Mana ayat dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur, sampai ke ayat yang ketiga. Apa kelebihan dia? Tengok dengar kelebihan besar, kelebihan dia. Baca ayat ni selepas solat subuh. Siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, dia baca ayat ni. 3 ayat daripada surah Al-An'am ni. Apa kelebihan? Kelebihannya Allah Ta'ala wakilkan 70 malaikat 70 malaikat beristighfar kepada orang tu. 40 malaikat mencatatkan kebajikan sampai hari kiamat. Awak sedap laginya, hak dalam video ni, video TikTok ni. Dia kata apa? 70 malaikat bawa cemeti untuk pukul iblis yang nak ganggu kita. Dia punya kelebihan besar-besar. Kan? Hadis ini sebagaimana kata di para ulama, Imam Suyuti sendiri, jadi dia kata dalam Durrul Mansur, dia kata dia sandar kepada Ad-Dailami. Ulama muhakkik kata sanaduhu wahin jiddan. Di antaranya Syaukani kata, Ad-Durrul Mansur, Suyuti kata isnaduhu la yasih, tak sahih, bahkan wahin, mana sanad dia memang tak boleh diterima. Jangan duduk. Tuan-tuan para jemaah sekalian, hadis itu tidak sahih. Tak payahlah sebar-sebarkan. Cari banyak gak? Ajar orang supaya baca zikir-zikir yang maksur, yang Nabi kita ajar. Baca ayatul kursi, amanah Rasul, 3 qul. Banyak yang sahih. Kenapa kita sibuk nak pergi buat video-video yang kecil itu, yang pelik-pelik?
Dan tuan-tuan nak main TikTok main, saya bukan larang. Cuma kita kata di antara kegairahan orang yang mula buat video pelik-pelik ni, saya tengok melalui itu. Sebab dia mudah. Kemudian di akhir ayat dia, jangan lupa share. Itu ayat famous. Jangan lupa share. Saya tak suka main share-share lagi tu. Orang tu nak share-share lah. Kita nak suruh orang share buat apa. Orang rasa ada faedah, dipersilakan. Baik, soalan yang keenam. Bolehkah kita gantung baju semalaman di dalam bilik air? Maknanya kita basuh baju ni basah, kita gantung kat situ jemur. Sebab dalam bilik air tu kan ada jin dalamnya. Sedap juga soalan dia ni. Duk main jin tak boleh gantung. Kita kata janganlah. Waktu saya tengok soalan ni, kita pun senyum je. Tapi bila tengok dalam majlis, dalam fatwa Arab, ada juga rupanya. Dia kata ni, hal yajuzu ta'liq as-siyab fil hammamat. Harus ke, boleh ke kita gantung baju jemur dalam tandas? Haitsu intashar muakharan, tersebar sekarang ni, ada orang sebar tulisan-tulisan tak boleh gantung baju dalam tandas kerana syaitan duduk situ. Rupanya saya tak tahu. Penanya ni terjemahan terjemahan daripada hak Arab ni ke dia ambil sendiri. Kita mengatakan memanglah Nabi kita sebut kan, inna hadhil hushush muhtadarah. Hushush mana tempat buang air ni memang ada syaitan di situ. Sebab bila kita nak masuk, kita kena kata auzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Hadis ni sahih. Cuma kalau kita kata ni nak kaitkan dengan jemur kain, tak ada kena-mengena lah. Sama juga ada setengah orang ni bila masuk tanda, keluar tanda, tutup pintu cepat, takut syaitan keluar. Kita kata subhanallah, kita tak boleh nak berinteraksi dengan syaitan seperti kita berinteraksi dengan orang. Dia ada dunia dia sendiri. Kan Nabi sebut bila bangun daripada tidur, kita kena masuk air dalam hidung, kemudian kita istinsar, sih balik, sebab syaitan duk tidur dalam khayashim. Syaitan duk tidur dalam lubang hidung tu. Macam mana kita nak buat pula? Sumbat hidung. Jangan. Jadi kita kata benda-benda gaib macam tu, kalau tak ada dalil, tak usah duk sebar-sebarkanlah. Jemur je kain tu. Cuma kita bimbang jemur kain di dalam tandas ni sebab kita masuk mandi, anak-anak kita masuk buang air, nanti takut terpecik dia punya air tu. Itu yang jadi masalah. Bukan masalah syaitan tu. Soalan yang ketujuh, saya muskil tentang video dari seorang yang menganjurkan baca Bismillahilladzi la yadurru 40 kali selepas subuh untuk hindar kemudaratan. Untuk nak lawan COVID ni, nak lawan COVID. Sebab ustaz yang kempen tadi, dia kata dia ni anti vaksin. Jadi cukup dengan baca Bismillahilladzi la yadurru 41 kali. Soalan sayanya, adakah dalil 41 kali? Itu ya soalan dia nya. Masalah vaksin tak vaksin tu masing-masing awak sendirilah. Kan? Banyak dah kita bincang bab ni. Jawabnya, doa itu sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda daripada Aban bin Uthman. Nabi kita sallallahu bersabda, siapa dia baca? Baca belakang. Kita ambil kesempatan baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca dengan baik-baik, yakin, memahami maknanya. 3 kali je kita baca. Nabi kata, lam tusibhu faj'ata bala'in hatta yusbih. Baca malam, Allah Ta'ala tak mari bala mengejut sampai ke pagi. Baca pagi tak kena sampai ke petang. Hadis ini sahih rawahu Tirmizi. Jadi kita baca cukup dah 3 kali. Baca 41 kali, laju-laju, tak faham apa. Kemudian aku dah baca dah. Ni ada seorang ustaz juga dia. Bila orang ajak pergi injek vaksin, dia perli. Aku dah ada vaksin daripada Nabi, 2 vaksin. Apa dia? Ni ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru. Pasal lagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita kata memanglah hadis ni jelas. Tetapi itu satu usaha. Jangan duk kait benda ni. Cuma hadis Nabi ni sahih, dikeluar oleh Imam Tirmizi. Jadi kita baca 3 kali cukup. Cukuplah tuan-tuan. Tak payah duk reka-reka lah ibadat, amal-amal. Ni ada seorang orang ni,
Marah dia orang ambil vaksin. Habis nak ambil apa ustaz? Air saya sudah jampi siap dah. Air ni siapa dia minum tak kena COVID. Air jampi pula mari. Jadi ada je kerja-kerja yang lain. Dia anti sana, dia bagi sini. Kita kata biarlah. Masing-masing ada cara sendiri. Buatlah apa yang kamu nak. Istafti nafsak. Bagaimana dalam hadis 40 yang kita bincang semalam. Hadis yang ke-27, Nabi kata istafti qalbak. Tanya hatimu lah. Nak yang pakai yang mana? Allahu Akbar. Baiklah. Soalan 8. Seorang lelaki berkahwin dua. Berani dia. Seorang dia sebut nama negeri ni. Seorang di Kelantan, seorang di Selangor. Dia bergilir datang rumah isterinya 2 minggu sekali. Mana duduk 2 minggu sana, 2 minggu sini. Soalnya, dia ni mana-mana tempat pun dia jamak belakang. Dia bila pergi rumah isteri dia jamak qasar di rumah dia di Selangor. Sebab dia kata dia tidak bermustautin di sana. Dia mustautin negeri Kelantan. Yang kedua, kita kata ada 2 masalah di sini. Masalah yang pertama, dia duduk 2 minggu. Rumah isteri ni 2 minggu. 2 minggu ni, kita tengoklah dalam kitab para pandangan ulama mengatakan, kita boleh qasar ni, kalaulah kita duduk satu tempat itu tak lebih daripada 4 hari. Dalil-dalilnya adalah perbahasan panjang. Saya tak sebutlah di sini. Kalau jadi ceramah 4 hari, dia pergi duduk 2 minggu. Tapi alasan dia bukan mustautin sini. Rumah ni rumah awak beli. Di sini ada isteri awak, mungkin ada anak. Habis apa lagi kita nak kata? Mustautin itu apa benda yang nak diistilahkan? Maka di sini para ulama mengatakan orang ini sudah dikira 2 qaryah. Dia balik sini, rumah isteri 1 qaryah. Rumah isteri 2 pun qaryah juga. Dia hanya boleh jamak dalam perjalanan saja. Dia kata ada ustaz dia rujuk dengan ustaz. Ustaz kata selagi kita ni bermusafir gak, boleh jamak. Yalah kita ni semua musafir belaka, musafir menuju Allah. Baiklah para pelajar sekalian, tengoklah dalam video kita banyak penerangan tentang masalah begini. Ramai orang salah faham. Dia pergi tanya orang pun, dia kata mustaghribin. Orang yang pergi belajar luar negara, dia boleh jamak qasar sepanjang hidup dia. 10 tahun, 4 tahun duduk sana boleh. Sebab kita musafir. Kalau kita macam tu, tidak ada dawabit. Wallahu a'lam. Soalan yang ke-9. Macam mana adat muslimah belajar dalam kelas online? Macam contohnya kelas tadabbur ni Ustaz dengan Abu Anas ni. Adakah muslimah perlu menutup aurat atau tidak? Tak perlu bertudung. Jawabnya tidak perlu bertudung. Puan kan duduk dalam rumah sendiri. Nak bertudung ke tak tudung tidak jadi masalah. Bukan syarat. Nak belajar ni kena tudung. Yang syaratnya nak bertutup aurat ni waktu kita nak solat. Itu syarat dia. Cuma orang panggil adab lah. Adab istiadat. Bila kita nak baca Quran kita letak kain atas kepala. Tapi tidak syarat. Kalau kelas online grup 2 hala. Macam apa-apa yang adalah Zoom ke, StreamYard, apa lagi yang ada ni? Macam-macam adalah. StreamYard, Webex, macam-macam nama ada lah. Itu kena tutup aurat. Sebab kita boleh interaksi dengan orang yang bercakap. Orang lain tengok kita. Ni ada juga setengah orang ni dia masuk dalam grup tapi dia tak tutup aurat, dia ingat di rumah. Dia pun tak pandai mana main alat-alat ni. Anak dia buka, dia tak tutup kamera. Nampak aurat. Jadi kita, saya tutup kamera Ustaz. Mungkin ada tersalah terbuka. Jadi eloknya kalaulah interaksi menggunakan alat 2 hala, kita kena tutup aurat. Tapi kalau 1 hala je macam live sekarang ni, 1 hala je saya tak nampak tuan. Yang saya nampak depan saya tu ada kamera, ada handphone. Itu je yang saya nampak. Jadi ini tidak jadi masalah. Soalan yang ke-10. Di masjid saya, salah seorang imam sejak dari dulu lagi, semasa tasyahud akhir, kedudukan jari-jari kaki kanan beliau dalam posisi tidak menepati syarak. Maksudnya tak ikut sunnah lah. Kan kita ni waktu tahiyat awal dia panggil duduk iftirash. Tahiyat akhir duduk tawarruk, maknanya angkat kaki kanan, masuk kaki kiri bawah tu. Saudara yang bertanya atau saudari, masalah ini kedudukan kaki selain daripada
selain daripada sujud. Sujud kita kena sujud ala sab'ati a'zum. Kena sujud, itu kaki kita mesti rapat, mesti lipat macam ni, lipat kena rapat atas tanah, jangan terangkat. Lipat. Kalau tidak tak sah solat. Adapun waktu tasyahud, waktu tahiyat itu dia panggil fadilah. Jadi kalau imam duduk macam mana sekalipun sah solat dia. Boleh jadi dia ada sakit gaut, boleh jadi banyak je boleh jadi. Kalau kita murajaah dengan dia sekali, kenapa ustaz imam duduk macam ni? Kan imam juga ajar kita sunat duduk tahiyat akhir ni tawarruk. Tasyahud akhir, kenapa tak duduk? Dia akan bagi tahu. Macam ana sendiri, ana bagi tahu kepada pelajar, saya tak boleh duduk sebab lutut saya masalah, sakit. Jadi kita tahu, bagi maklum lah. Yang sunnahnya macam ni, yang sunnahnya begini. Jadi kita tahu, kita kena maklumkan. Tapi janganlah kita ketat sangat. Kalau kita boleh hajar sunnah itu yang terbaik. Kalau tak boleh buat, mungkin dia uzur, mungkin dia terlupa, tapi solatnya sah. Soalan yang ke-11, adakah rukun khutbah selawat atas Nabi SAW secara khusus ataupun cukup dengan kita sebut nama Nabi Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, para ulama telah bincang tentang selawat dalam khutbah ini, mengatakan mazhab Syafi'i, Hambali mengatakan rukun khutbah. Rukun khutbah. Maka bila kita nak selawat, kita kena sebut nama Nabi. Dia kata ni, ya ta'ayyanu sirat salat, dengan sebut nama Nabi atau sifat Nabi. Kita kena kata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Nabi. Tidak memadai kita kata sallallahu alaihi saja, tak boleh. Maknanya kena lapak selawat khas. Tak kira lah selawat yang terafdal, yang paling baik selawat Ibrahimi. Tapi kalau kita selawat pendek pun sah lah. Contohnya kita di akhir khutbah kita kata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Allahumma ufil lil mu'minina wal mu'minat. Kita doa, sah. Itu baiklah. Soalan yang ke-12, adakah berdosa seorang suami yang tidak berterus terang kepada isteri yang bertanya tentang sedekah dia? Isteri ni cek juga, dia cek dia punya akaun suami, nampak sedikit. Abang bawa mana duit ni? Dia tak mau bagi tahu. Dosa ke? Dia tak berdosa sebab duit tu duit dia. Cuma dari sudut kira bicara kita dengan keluarga, maklumlah tak? Hari ni saya sedekah ke masjid 500. Saya masuk ke akaun pondok 200 contohnya. Habislah duit kita dalam akaun tu, susuklah sikit. Boleh jadi suami dia ni tak mau bagi tahu kepada isteri. Saya rasalah wallahu alam, kerana yang pertama dia nak rahsiakan sedekah dia. Sampai tangan kiri pun tak tahu. Jadi kalau isteri tahu tu bukan sekat tangan kiri tahu, kaki pun tahu. Yang kedua, boleh jadi wallahu alam, si isteri ni cerewet, asyik nak audit duit suami dia. Sedekah, Allah, abang sedekah pula hari ni. Banyak duit ni, baik sedekah kat saya. Jadi masalah. Sebab itulah suami dia senyap-senyap, dia tak mau. Kalau bersedekah lah, wallahu alam apa sebab, tanya suami sendirilah. Tapi dari sudut dosa, tak berdosa, kerana itu duit dia. Kecuali suami ambil duit isteri, ambil gaji isteri pergi sedekah lah, itu kena minta izin cik adik dia dulu, jangan baru. Baik. Soalan yang ke-13, adakah solat tasbih menghapuskan semua dosa, termasuk dosa dengan orang? Kita kata tidak. Hadis solat tasbih ni hadis yang panjang, diriwayat oleh Abu Daud. Nabi SAW bersabda kepada pakcik dia Abbas, dia kata, ya Ammi, ya Abbas, aku nak beri kepada satu perkara. Solat tasbih ni ada 10 kelebihan dia. Jadi Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, yang awalnya, yang akhir, yang lama, yang baru, yang tersalah, yang sengaja, yang kecil, yang besar, yang rahsia, yang tersembunyi. 10 perkara. Maka di sini timbulnya khilaf ulama. Dia kata oleh kerana Nabi kata semua sekali, yang kecil, yang besar. Baik, yang salah tu macam mana? Yang tersalah tu apa dosa yang salah? Maka di sini timbul para ulama tentang hadis solat tasbih ni diterima ke tak terima. Saya tengok perbincangan ulama di zaman dulu. Zaman dulu lagi mengatakan khilaf ulama tentang solat tasbih. Ada kata solat tasbih ni dhaif.
Ada kata dhaif, campur-campur jadi hasan li ghairihi. Khilaf lah ulama di situ. Maka sebab itu kita nak mengatakan solat tasbih ni diampunkan semua, termasuk dosa-dosa besar, termasuklah dosa dengan orang, kita kata tidak semutlak itu. Ada hadis, kalau kita terima hadis ni sebagai hasan li ghairi, kita kata maknanya boleh diterima lah dari sudut amalan tu bagi orang yang nak terima. Tapi dari sudut kata solat ni hapus semua dosa, kita kata ada kriteria dia. Dosa besar perlu kepada taubat. Dosa dengan orang, syarat yang keempat, dosa dengan orang tak boleh dengan solat tasbih je. Kita kena pergi minta maaf, kena hantar balik, kena macam-macam kena. Ni ana baca satu buku ni menarik tuan-tuan. Nama dia, bagi ustaz yang ada bahasa Arab boleh tulis Bughyatul Mutatawwi' fi Salatit Tatawwu'. Dia bahas dalam sebuah kitab fi at-tanqih lima ja'a fi salat tasbih. Dia kata apa? Hadis seperti ini yang menjanjikan pahala-pahala penghapusan dosa ini, janganlah seorang itu berpegang dengan hadis itu sehingga dia berani untuk buat maksiat. Sebab tak apa aku buat maksiat, dosa kecil ke besar, sekali aku solat tasbih dia punya lupus semua kesalahan itu. Jangan. Kita tak tahu bagaimana Allah Ta'ala kabulkan ibadat kita, bagaimana Allah Ta'ala kabulkan taubat kita. Dan lepas ni kita ada satu soalan yang tanya tentang tanda-tanda Allah Ta'ala kabulkan taubat. Maka hadis solat tasbih ni hadis khilaf. Tuan-tuan yang nak buat, kita kata ada ulama yang mengatakan hasan. Yang tak nak buat sebab khilaf, kita kata biarkanlah orang tak nak buat. Jadi kita tak nak kelahi dalam masalah ini. Cuma soalan yang ditanya tadi, adakah dihapuskan semua dosa termasuk dengan orang, kita kata tidak. Hadis itu umum, tapi ada khususnya. Dosa dengan orang, kita kena minta maaf. Kalau ada barang yang kita ambil, kena hantar balik. Tak boleh sewenang-wenangnya kita kata, oh beres ya, solat tasbih habis semua sekali. Tidak. Baik, baguslah dalam kitab At-Tanqih tadi mengatakan, jangan berani-berani buat maksiat semata-mata aku solat tasbih, relax, habis ya. La. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka pintu masuk syaitan itu banyak. Yang ke-14, soalan yang ke-14, apakah hukum status solat ibadat kita sekiranya imam, dengar ni soalan sensitif ni, imam masjid yang kuat merokok, perokok tegar, selepas jadi imam merokok di luar masjid. Saya kata tuan ambil gambar tu imam ni, hantar ke pejabat agama, pejabat majlis agama Islam negeri-negeri di mana tempat berlaku, biar majlis ambil tindakan disiplin kepada imam yang tidak berdisiplin. Kita seorang imam, hukum rokok ini telah difatwakan di Malaysia dan juga di lain-lain negara haram. Bagaimana kamu seorang imam pergi tunjuk contoh yang tidak baik kepada masyarakat? Kalau nak buat juga rokok, dah kita ni ketagih sangat rokok, meleleh air liur kalau tak isap rokok, pergilah sembunyi-sembunyi, ni dia tangga masjid, campur rokok naik qomat. Apa punya disiplin imam macam ni? Cuma dari sudut hukum ni sah kita solat di belakang dia walaupun dia buat satu benda maksiat, sebab dalam kaedah Islam dia panggil ikhtalafal ulama berbeza pandangan sah ke tidak imam al-asi. Imam ni ahli maksiat, kita solat di belakang dia sah ke tidak? Jawabnya sah. Ada ulama kata tak sah. Tapi ramai ulama mengatakan sah. Cuma tidak afdal. Kalau boleh kita cari imam lain, berhenti imam ni, kita tukar jawatan dia, daripada awak jadi imam pergi jadi siap. Sesuai dengan awak tu duduk isap rokok di tepi pagar masjid, bukan isap rokok di tangga masjid, kemudian naik jadi imam. Ini tidak bagus. Jadi masalah ustaz sekarang ni payah nak cari calon imam. Carilah calon. Yang lain-lain jangan duduk main mudah-mudah. Allahu Akbar. Sahlah solat tadi, pergilah solat. Jangan pula tak pergi masjid sebab imam tu merokok. Kita tak pasti, imam kan banyak orang bertukar-tukar. Cuma kalau kita tahu imam ni akan solat zuhur, itu jadual dia. Solat zuhur kita pergi surau lain. Lebih baik sebagai protes kepada maksiat yang dia buat. Soalan yang ke-15, ada manakah dalil wirid-wirid yang disebarkan setiap hari Isnin, la haula wala quwata illa billah. Hari Selasa
subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Tolong berikan pencerahan. Hari Selasa selawat. Kita kata tidak ada dalil mengkhususkan hari-hari tertentu. Hari ni baca ni, hari ni baca ni, hari ni. Tidak ada dalil. Yang ada dalilnya, Nabi suruh baca pagi zikir, petang zikir, dan satu lagi zikir mutlak. Macam zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Zikir yang paling yang ringan atas lidah, berat atas timbangan tu. Zikir subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu tidak ada waktu. Bila kita nak zikir, kita zikir. Menetapkan waktu perlu kepada dalil. Jadi tidak ada dalil yang menyebabkan demikian. Jadi eloknya kita janganlah terikat dengan cuma ada juga ulama mengatakan kita buat ni untuk nak mengikat hati kita supaya teringat. Hari ni hari Isnin, la haula wala quwata illa billah. Esok. Tapi sudah jadi penetapan. Bahkan siap dengan tulis kelebihan lagi. Siapa dia baca hari Isnin, ini kelebihan dia sekian. Mana ambil? Entah. Dengar-dengar orang kata, la. Bila kata ada zikir tertentu, dengan siap dengan kelebihan, itu perlu berdalil. Tapi kalau kata hari ni aku nak baca 1000 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, menyahut seruan Abu Anas suruh banyak zikir dengan risalah kita tu kelebihan 4 kalimah, tak ada masalah. Saya pun tak kata tuan-tuan mesti 1000 kali boleh terbang atas angin. 1000 kali, 1,000,000 kali naik berjalan atas air. Saya tak kata. Cuma kita galakkan. Itu tak apa. Menetapkan tidak ada dalil daripada Nabi SAW. Kita kata tak perlu ditetapkan. Soalan yang seterusnya, baik. Ada pun zikir muqayyad. Zikir muqayyad makna zikir yang terikat dengan waktu, macam zikir lepas solat. Dengan bilangannya, istighfar 3 kali. Subhanallah 33 kali. Itu kata di para ulama, itu kena tetapkan. Tak boleh kita reka-reka sendiri. Tak payah aku nak 5 kali, aku nak 10 kali, aku nak berapa kali, tidak jadi. Sebagaimana disebut oleh para ulama kita, bahawa zikir itu perlu, kalau yang ada waktu, yang Nabi kita tetap, kalau yang ada bilangan, kita kena terikat dengan SOP bilangan itu. Ada hikmah itu. Kita tahu ke tak tahu? Baiklah. Soalan yang ke-16, ada tak sebarang tanda yang taubat kita telah diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Boleh ke Ustaz bagi contoh-contoh tanda-tanda tersebut? Kata di para ulama, kita tak tahu Allah Ta'ala kabul ke tak kabul taubat kita. Cuma bolehlah kita dengan syarat, taubat itu telah cukup syarat. Syarat dianya kita taubat dengan ikhlas, bukan dipaksa. Kita dah tinggalkan dosa-dosa yang lepas. Kita dah menyesal dengan dosa yang lalu. Kita berazam tak mau lagi buat dosa. Yang seterusnya, kita juga telah pun hantar balik minta maaf dengan orang. Bukan setakat solat tasbih je. Kita dah minta maaf sungguh-sungguh. InsyaAllah Tuhan kabulkan. Tapi setelah cukup syarat tadi, ada beberapa tanda-tanda. Ada tanda-tanda dia panggil istiqnas. Istiqnas ni maknanya kita bolehlah nampak macam ada tanda kabul. Nak confirm, lah. Ana selalu menghadapi soalan ini selepas haji. Ada jemaah datang jumpa saya sedih ni, Ustaz, boleh ke Ustaz cerita haji kita ni Allah kabul ke? Mabrur ke haji? Saya kata saya minta maaf lah, setakat ni belum dapat lagi fail daripada Allah Azza wa Jalla, daripada malaikat mari senarai jemaah haji yang bersama Abu Anas telah dikabulkan fulan pula. Kita kata benda ni benda yang gaib. Cuma kita kena sangka baik kita kepada Allah, Allah kabulkan ibadat kita. Itu yang kita kena. Jadi di antaranya tuan-tuan tanda. Yang pertama, apabila selesai daripada kita bertaubat, sentiasa dalam hati kita ni ada rasa penyesalan, rasa kita ni bersalah dengan Allah. Setiap kali kita teringat kita menangis. Itu tanda-tanda Allah Ta'ala kabulkan. Yang pertama. Yang kedua, kita dah mula benci dengan dosa-dosa, dengan maksiat. Kita tak akan pergi lagi tempat maksiat. Kenapa tuan tak nampak di kedai kopi sekarang? Saya tak boleh pergi dah, minta maaf lah. Saya pantang
Pantang apa? Pantang orang duduk mengumpat orang, jadi benci. Dulu saya lah tukang panah enjinnya, kan? Jangan. Yang ketiga, dia sudah banyak fokuskan kehidupan dia untuk Allah Azza wa Jalla, mana kita banyak ibadat, banyak fikir tentang masa depan kita nak mati, apa persiapan. Aku ni Quran pun tak baca lagi, tak khatam lagi, kita cari guru-guru, kita mula buat persiapan. Yang keempat, kita mencari bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kita tak suka lagi kawan-kawan yang kalau dulu kak kita duduk dalam majlis kak penuh dengan buah-buah, isap rokok, lah kita tinggalkan mereka itu. Yang kelima, kita sentiasa istiqamah dengan kebaikan. Yang keenam, kita terasa bahawa Allah Ta'ala dah buka hati kita untuk melakukan ketaatan. Ini di antara tanda-tanda qabul, insya-Allah. Kalau kita rasa dalam hati kita dah benci maksiat, suka ibadat, itu tak tanda. Wallahu alam. Soalan yang ke-17, bolehkah solat sunat ba'da Isya selepas bangun tidur? Sebab saya ni lepas Isya ngantuk. Tidur, boleh. Waktu ba'da Isya ni selepas daripada solat Isya sampai ke subuh. Boleh je. Kita bangun solat ba'da Isya, kemudian kita mula dengan tahajud, kemudian kita witir di akhirnya, boleh insya-Allah. Soalan yang ke-18, apa kebacaan amalan Nabi setelah selesai baca Quran? Boleh tak kita baca sadaqallahul azim sebagaimana yang kebiasaan kita? Kita kata isu baca sadaqallahul azim ni isu yang diperbahaskan oleh sebahagian ulama lah. Ada kata tak apa setuju sebab tidak ada dalam sunnah. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap kali selepas baca Quran sadaqallahul azim, tak ada. Ada yang mengatakan boleh sadaqallahul azim sebab Allah Taala sebut qul sadaqallah. Semua ayat Quran tu benar daripada Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang mengatakan kalau kita nak berhenti nak kata sadaqallah, kita kena tengok ayat yang kita baca. Dia kata kita tengok ayat. Kalau kita baca cerita macam kisah yang kita tadabbur tadi, surah Al-Qasas, cerita Nabi Musa berlawan dengan Firaun, berlawan, Musa menang. Kita pertamalah kita nak baca, boleh kita kata sadaqallah. Sebab apa sadaqallah? Sebab cerita tu kita tak tahu kecuali mari daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita baca arahan Allah Azza wa Jalla, liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Hendaklah kamu setiap orang itu kena infak harta dia. Orang yang kaya banyak, yang miskin sedikit. Dia kata, kita berkata sadaqallah. Dia kata itu tidak tepat tempat itu. Tidak tepat tempat itu sebab setiap orang itu ada cara dia sedekah masing-masing. Ada yang dengar ayat saja pun tak sedekah. Wallahualam. Dia beza di antara ikhbar. Kalau baca cerita, elok kita kata sedekah. Kalau baca arahan, tak payah kata sedekah. Memang Allah Taala suruh kita buat. Membuat kata buat, wallahualam. Itu perbezaan. Mana ada dua pandangan. Yang pertama kata tak payah baca sebab memang Nabi tak baca. Ada yang katakan boleh baca. Ada yang kata baca tengok tempat. Kalau kita baca ikhbar, baca. Kalau baca arahan, tak payah baca. Tapi yang ada dalam sunnah ada ke tidak? Ada. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia suruh sahabat baca, kan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi suruh baca Quran. Bila sudah dia baca, Nabi kita kata hasbukal an. Hasbuka. Mana cukup setakat tu. Cukup setakat tu ya. Jadi eloknya kita kalau kita nak suruh murid kita ke anak kita suruh baca Quran, kemudian kita suruh dia mati, kita kata hasbuka. Itu kata-kata Nabi kepada sahabat yang baca Quran. Cuma ada satu lagi hadis. Hadis ni dia kata di antara sunan al-mahjurah. Di antara sunat yang ditinggalkan orang, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata majalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu. Nabi duduk di mana-mana majlis, dia baca Quran ke, dia
dia selawat ke, dia cakap apa-apa, di akhir majlis Nabi kita kata, Nabi kita baca doa ni. Doa apa? Doa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aisyah pun tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah selepas baca Quran, selepas Nabi kita solat, selepas Nabi kita bercakap, Nabi kita akhir dia dengan kalimah ini? Kenapa? Dia panggil macam tasbih kafarah. Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala khairan khutima lahu taba'a ala zalikal khair. Siapa dia ucap baik-baik dalam majlis tadi, bila dia kata dengan baik, maka malaikat akan tutup di atas kebaikan dia buat. Siapa dia tersalah buat benda yang tak baik, maka dia jadi kafarah. Jadi kafarah kepada kesalahan kita. Jadi bila kita akhir sudah kita baca Quran, kita kata apa? Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini, dia letak dalam babu ma tukhtamu bihi tilawatul Quran. Bab apa yang kita nak baca setelah tamat baca Quran. Itu fiqh Imam An-Nasa'i. Sanad dia sahih. Jadi alhamdulillah. Cuma kalau tuan-tuan nak dengar cerita ke tak nak? Banyak lagi soalan ni. Tapi cerita ni kalau kita tak cerita, lama dah ni orang tak dengar cerita sedekah ni. Ana pergi melawat negara China. Ni tak ada kena-mengena dengan hak sunnah tak sunnah ni, cuma cerita je. Kaki saya bengkak sikit kaki. Sebab orang kata makan seafood banyak kali tempat Cina ni, wallahu alam. Kita pergi melawat sebuah hospital, Islamic hospital, tak tengok apa nama negeri Cina tu. Doktor tu ingat nama dia Ahmad, Dr. Ahmad, Muslim. Staff dia semua Islam belaka, pakai tudung semua. Jadi bila kita masuk dalam ward, dia masukkan api panah tu, dia macam, kalau orang Kelantan kata demah apa ni? Panaskan tempat tu lah. Dia nak suruh hilang bengkak tu. Jadi saya seorang dekat situ. Kawan-kawan lain pergi melawat hospital, melawat je kita melawat. Puas dah kita ni, lengah dah. Letih duduk seorang, panggil ni lah yang pembantu hospital ni. Misi. Orang kata misi, jururawat. Tahan. Finish. Tak kata orang putih, nak cakap Cina tak tahu apa. Finish. Dia duduk hangguk-hangguk tak tahu apa. Kata aku letih dah ni. Nak buat macam mana ni? Nak suruh dia faham, nak suruh tarik, tutuplah alat ni, aku nak bangun melawat ni. Panggil mari dua orang jururawat, tak faham juga. Akhir kali saya kata panggil. Tahan. Kita bertunjuk kat kaki, kita kata sadaqallah. Rupanya bila kata sadaqallah dia faham, berhenti bacaan. Masya Allah, tabarakallah. Ada juga cerita sadaqallah situ. Rupanya baru dia faham kan sadaqallah. Kalau orang kita baca Quran ni sadaqallah tu berhentilah. Dia dia panggil dia punya jururawat, buka dia punya alat. Masya Allah, cerita sadaqallah. Baiklah. Kesimpulan sadaqallah tadi, manakala kita ulama kata nak baca. Kalau kita tak nak baca sebab Nabi kita tak baca tu pun tidak jadilah masalah. Wallahu alam. Soalan yang ke-19, apakah hukum orang yang menyewa rumah saya? Semasa dia sewa rumah, dia tanam pokok. Bila dia tak sewa rumah kita, dia mari ambil lagi buah-buah tersebut. Kita kata pokok ni ada masalah sebab dia duduk di tanah kita tapi ditanam oleh orang lain dengan izin kita. Maka ketika itu kita kena berunding dengan tuan pokok, sama ada mau ambil pokok ni buat balik ataupun serahkan kepada kita. Kita bayar harga pokok dia tu berapa dia tanam dulu tu. Wallahu alam. Jadi ni nana panjang juga perbahasan. Eloknya lah kalau boleh lah saudara-saudari yang bertanya ni hantar soalan ni ke pejabat mufti lah, biar dia bagi kata putus. Baik, soalan yang ke-20, betul ke kalau tak bangun tahajud hati kotor? Allah tak mahu melihat hamba-Nya yang tak bangun. Tuhan tak mahu tengok pada kita. Na'udzubillah. Jadi masalah kita tak boleh nak jatuh hukum. Sebab orang yang tak bangun tu sebab apa? Boleh jadi dia tidur lewat, dia penat,
dia apa ni, terlewat tidur, maka menyebabkan dia lambat bangun, kita kena tengoklah keadaan. Tetapi kalau orang tak ada apa-apa, tidurnya awal, tapi tak bangun-bangun juga, itu dibimbangi. Sebab ada seorang ni pergi jumpa syekh, pergi jumpa tok guru, tanda tuan guru ni nama dia Al-Hasanul Basri. Hasanul Basri. Dia kata, Tuan Syekh, Abah Said, ini abitu mu'afa. Aku tidur dalam keadaan baik, tidur awal. Aku pun suka kalau boleh bangun qiyamul lail, tapi tak terbangun. Apa sebab? Jam loceng tu 3 jam. Tutup. Tak bangun-bangun juga dia. Sampai orang azan subuh. Macam ramai kepada kita hari ni lah. Kenapa Syekh? Dengar ni, kejawapan Syekh ni menakutkan kita. Kata Hasan Basri, zunubuka qayyadatka. Allahu Akbar. Dosa-dosamu telah mengikat matamu daripada bangun tahajud. Na'udzubillah. Habis, apa dosa kita sekarang? Wallahu alam. Jadi eloknya kita jangan putus asa. Sebagaimana kata di Abu Darda radhiyallahu anhu, dia dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata firasyahu. Siapa dia nak tidur, wahwa yanwi, dia ambil wuduk tidur, baca ayat kursi, hamba syaitan. Kemudian dia berniat akan bangun di akhir malam untuk solat tahajud, solat witir contohnya. Faghalabathu ainuhu hatta yusbih, tapi tak terbangun juga. Kutibalahu ma nawa, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia pahala mengikut apa yang dia niat. Dia niat nak bangun, tak terbangun. Alat-alat untuk bangun sudah siap, tidur awal, bukan tidur pukul 2 pagi, tidurnya pukul 11 malam contohnya. Anda ada wuduk, tidur pun mengikut sunnah, tapi tak terbangun juga. Maka insya-Allah dia boleh pahala qiyamul lail. Wa kana naumuhu sadaqah alaihi min rabbih. Tidur itu sebagai sedekah daripada Allah Azza wa Jalla. Kami habis macam mana? Esok waktu duha esok kita qada balik. Tak sempat solat witir 3 rakaat, kita solat 4. Tengah hari tak ada witir 3 rakaat. Bolehlah. Tapi dari sudut muhasabahnya, soalan ini memang kita perlu muhasabah lah. Kita tak bangun tidur ni sebab apa? Hati kotor. Itu kata di Hasan Basri. Cuma kita kena betulkan niat balik lah. Mudah-mudahan kalau kita tak terbangun pun kita boleh pahala bangun. Yang ke-21, perlukah kita angkat takbir intiqalat lepas imam baca surah sajadah sebelum sujud pada solat subuh pagi Jumaat? Perlu ke tidak? Solat subuh perlu angkat takbir, angkat tangan? La, tidak ada angkat tangan. Kita takbir saja. Maknanya waktu nak turun daripada solat sujud, imam baca sampai ayat sujud, kita pun Allahu Akbar, turun. Tak payah angkat tangan. Begitu bukan tempat angkat tangan. Ada imam angkat tangan, itu cerita lain. Jadi tak ada. Allahu Akbar. Kata di Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra alaina al-Quran fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajjada wa sajadna. Nabi kita bila dia baca ayat sejadah sampai tempat nak sujud, Nabi kita takbir, Allahu Akbar. Kami pun sujud. Maknanya Ibnu Umar tak bagi tahu Nabi kita angkat tangan. Pasal itulah kata daripada ulama, tidak diangkat tangan waktu nak turun sujud tilawah. Nak bangun pun tak angkat tangan juga. Cuma kita takbir saja, wallahu alam. Soalan 22, bolehkah kalau seorang menyatakan Al-Quran dan batu hajat aswad turun dari langit? Al-Quran memanglah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa nunazzilu kan, wa anzalna, kami turunkan Quran. Turun dari mana? Dari atas. Hajar aswad, na'am, ada dalam beberapa hadis yang menyebut tentang Hajar aswad. Di antara hadis Tirmizi, Nabi kata nazalal hajarul aswad minal jannah. Hajar aswad diturun dari syurga. Hadis dalam Tirmizi. Dalam hadis lain pula Nabi sebut nazalal hajar aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban.
Hajar Aswad ni turun daripada syurga, putih dia. Macam susu tu putih, lebih putih daripada susu. Fasawwadathu khataya bani Adam. Anak Adam duk cium, habis jadi hitam gelap habis. Hadis dalam Tirmizi. Baiklah, kita mengatakan, kata di para ulama, kalau dosa itu menghitamkan batu yang putih, bagaimana dosa tidak menghitamkan hati kita? Nas'alullah salamah. Tuan-tuan nak cerita panjang Hajar Aswad, tengok dalam buku sejarah Mekah ni, saya tulis cerita panjang tentang sejarah Hajar Aswad, dari mana, dari syurga, dan cerita Hajar Aswad. Wallahu alam. Jadi bolehlah, memang dia turun dari syurga. Soalan 23, sistem dijemput ke masjid untuk solat Jumaat memohon secara online, adakah menepati syariat? Tuan-tuan, boleh dah ustaz ulah supaya fenomena tidak menjadi budaya masyarakat. Selagi ada SOP, masjid disekat, kedatangannya memang begitulah cara dia, online lah, nak kata apa. Kita nak sekat, tak boleh nak sekat masjid. Bukan jangan marah ke AJK masjid, kita kena tengok SOP yang dibuat oleh kerajaan. Jadi insya-Allah Menteri Agama kata SOP akan disemak semula untuk fasa ini. Kita kata mudah-mudahan. Tuan-tuan kena tahu, saya jealous tengok sahabat-sahabat saya di negeri yang lain, di Kuala Lumpur, di mana sudah berkhutbah mereka. Kita daripada Ramadan baru ni, berapa minggu kedua ke yang ketiga Ramadan, sampai saat ini hanya 4 orang je boleh pergi masjid. Nak data online pun tak boleh. Cuma masalah sehari dua ni satu fenomena, bila mari orang besar-besar VIP dibuka pintu luas-luas, orang lain ditutup pintu, itu tidak baguslah. Mudah-mudahan diperbetulkanlah. Jangan ada VIP nak solat Jumaat, mari awal. Satu lagi, kita hormat juga kepada orang besar-besar, sebab orang besar pergi masjid bagus, rakyat boleh tengok. Cuma SOP kena jaga. Janganlah buka pintu luar-luar, pintu besar, depan orang masuk, tak cantik. Tuan, Datuk Seri, sila masuk pintu belakang. Pintu imam tu masuk ke pagar lain. Panggil jangan orang tengok. Bolehlah macam tu. Supaya tidak tidak mengguriskan perasaan orang lain. Kita kena, iyalah, jauh, sama je depan Tuhan. Kita kata sama saja. Tapi tuan-tuan kena ingat, hiduplah di alam realiti. Hidup di alam realiti. Kan? Yang ke-24, ayat Quran yang dijadikan dalam bentuk tulisan khat, dihias di dinding, ada yang tak menyalahkan tulisan Quran. Maknanya dia tulis khat, tidak ikut resam Osmani. Kita mengatakan tidaklah jadi masalah. Cuma yang terbaiknya kita tulis resam Osmani. Dia panggil Quranul Majid. Sekarang ni pihak JAKIM dah selaraskan. Semua tulisan Quran, tafsir ke apa, mesti resam Osmani. Tapi kalau tulis dengan Quran dengan khat pun, insya-Allah, kalau bacaan tu tidak lari daripada bacaan asal, tidaklah jadi salah. Tapi seeloknya khattat, penulis khat, ikut resam Osmani. Wallahu alam. Soalan yang ke-25, dalam wirid lepas solat sembahyang fardu semasa baca ayat kursi, ada kesunnah untuk baca ta'awuz. Kita kata baca auzubillah minasyaitanir rajim ni mana-mana saja. Eloknya bila kita baca Quran di awal surah ke di tengah surah, kita mula dengan auzubillah minasyaitanir rajim. Itu eloklah. Kalau kita rasa tak sempat ni, tak nak baca, boleh, tapi yang fadilahnya baca. Soalan yang ke-26, kita nak masa nak habis, saya pencepatlah. Adakah menjadi satu sunnah berdoa menangis sambil memegang meratak Kaabah? Seperti kita tengok ramai jemaah haji bergantung di Kaabah, kita kata itu perasaan. Payah kita nak sekat orang perasaan orang ni susah. Cuma tidak ada sunnah pergi bergantung di kelambu Kaabah, itu tidak. Yang adanya dalam sunnah Nabi berdoa di multazam. Di mana multazam? Antara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad. Di situ ada riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tapi ada mengatakan sanad dia, ada perbincangan ulama hadis. Cuma para sahabat memang ada sebut, ada buat di multazam antara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad. Tapi bukan senang nak dapat situ. Kalau kita sampai itu kita buat.
Tapi bagi bergantung-bergantung lah, gonyong-gonyong muka, ambil kaisar, ambil kopiah, gosok-gosok lah, itu semua tu benda-benda yang dipanggil lebih kepada khurafat, kepercayaan tidak baik lah. Tapi nak larang payah. Sebab apa? Sebab perasaan orang. Jangan buat benda tu. Ini saya sebut dalam kitab kita ni, bab multazam. Tuan-tuan boleh tengok multazam. Baik, soalan yang seterusnya, yang ke-27. Soalan tu, waktu solat dalam perjalanan dua negara yang berbeza. Contohnya bertolak dari London ke Kuala Lumpur, subuh, sampai di KLIA asar. Dari Mekah pun sama. Kita bertolak pukul 12 malam dari Madinah sampai ke KLIA pukul 4, pukul 5 petang. Maka jawabnya Maghrib dengan Isya kita solat di stesen yang pertama lah, di airport yang awal, di Madinah ke di London. Zuhur dengan Asar kita solat di Kuala Lumpur, sebab kita akan turun pada waktu Asar, mana jamak takhir. Timbul soalan solat subuh. Solat subuh di mana? Saya nak ikut waktu mana? Waktu Mekah ke waktu London ke waktu KL? Jawabnya lah, ikut waktu atas kapal terbang. Bila kita naik kapal terbang, tak ada lagi waktu bawah, waktu di airport, waktu kita nak tuju. Waktu kita waktu atas kapal terbang. Maknanya kita kena tengok, buka tingkap, tengok. Kalau dah cerah di langit, cerah macam ni, cerah panjang gini. Itu masuk waktu subuh. Kalau cerah panjang ke atas, itu belum masuk. Itu dia panggil fajar kazib. Mudah ya, subuh senang tengok. Buka tingkap, tengok. Kalau maghrib sama juga. Dia kita tengok dah gelap, jatuh matahari, salatlah maghrib dengan Isya. Contohnya kalau perjalanan kita kena maghrib dengan Isya. Kita naik flight lepas asar contohnya. Kita dah solat zuhur dengan asar. Senang. Pengalaman saya naik kapal terbang dari Kuala Lumpur ke Kota Baru bulan Ramadan. Kita naik pukul 7 petang tak silap. Jadi jemaah ni duduk siap ni. 7.20 maghrib. Nasib baik kapten maklumkan, tuan-tuan para penumpang sekalian, waktu maghrib atas flight ini bukan waktu dalam takwim. Waktu atas kapal terbang kita. Tak silap saya lewat boleh buka puasa masa tu 10 minit tak silap. Lewat daripada waktu asal. Sebab kita duduk tinggi, kita nampak matahari. Bila dah gelap betul, barulah pilot bagi tahu, kapten bagi tahu, sekarang sudah masuk waktu berbuka puasa di atas flight ini. Flight ini je, jangan wasak ke flight lain. Barulah kita bismillah makan. Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan. Soalan yang ke-28, kalau kita dah beli baju batik yang kain sutera, dan semalam kita baca dalam bab apa ni, pakaian Riyadhus Salihin, Nabi kita larang orang laki-laki pakai sutera yang ori lah, yang asli. Kalau sutera tiruan tak jadi masalah. Ataupun campur sikit sutera ada di dabah baju ke sini, kata ulama kalau sedikit sangat sekadar tapak tangan itu dibenarkan. Cuma soalan dianya, macam mana saya nak buat dengan baju saya ni? Bagi orang boleh? Tak boleh lah bagi orang. Kalau bagi orang dia pakai, berdosa juga kita. Bagi pada non-Muslim katanya mukhatabun bi umur syariah. Habis nak buat apa? Wallahu alam, kita nak buat baju tu buat koleksi je lah kot. Nak pakai tak boleh dah. Ataupun suruh isteri je pakai kat rumah, buat masak kat dapur. Wallahu alam. Soalan lagi yang ke-29. Ada orang berpesan kalau dia mati tak payah baca talqin, dikubur. Yang sebenarnya macam mana Ustaz? Apa yang sunnah kita buat dikubur? Jawab dia, isu talqin ini isu yang menjadi polemik, khilaf di kalangan ulama, sebab hadis Abi Umamah tu. Dia kata bila aku mati kamu kena buat, kebumikan aku, kemudian pergi baca dekat aku, dekat kepala aku, kata ya fulan bin fulan, baca lagi. Kalau mari kepada kamu, malaikat tanya, mu jawablah. Hadis ini ada ulama mengatakan hadis itu dhaif, tidak sahih. Ada ulama mengatakan isnaduhu salih, sanad dia baik. Maka timbul dua khilaf. Sebab tu anda perhati tengok ulama-ulama besar yang kami belajar, tuan-tuan guru kita, ada yang tak baca, ada yang baca. Sebab khilaf tentang penerimaan hadis tadi. Cuma kalau kita kata yang sahihnya Nabi kita buat apa? Jawabnya waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di kubur,
Nabi kita bagi tahu kepada para sahabat, is'alu li akhikum sabat fa innahul ana yus'al. Fa innahul ana yus'al. Nabi kata, istaghfiru. Setelah Nabi kita ke bumi para sahabat, Nabi kata istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbit fa innahul ana yus'al. Minta ampunlah kepada sahabat. Mana kita sepanjang kita duduk di kubur, jangan bercakap Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir laha kalau perempuan, Allahumma arhamha, Allahumma sabbitha, Allahumma allaqinha al-hujja. Kita doakan sepanjang kita duduk di sana. Itu je kerja kita, doa supaya kita. Tapi kalau orang nak baca, kita kata hadis ni khilaf. Kalau dia nak baca, tak usah duduk kelahi. Orang tak nak baca, biarkan. Sebab tu anda tengok ulama-ulama kita pun di Madinah, ada yang baca, ada yang tak baca. Wallahu alam. Yang sunnahnya panjanglah, nanti kita tengok dalam bab lain. Tapi ini masalah khilaf. Kalau dia kata tak payah baca, tak payah baca. Sebab ialah jawapan kita dalam kubur, interaksi kita dengan kubur dengan iman kita, dengan keimanan kita. Sebab tu ada orang mari pasok, mari letak kemah atas kubur. Ibnu Umar kata buka. Yang menutupnya, yang meneduh dia bukan kemah tapi amalan dia. Yang menjawab soalan juga di alam kubur, amalan kita. Kalau setakat orang mari ajar dia tak solat pun, wallahu alam, macam mana dia nak jawab. Jadi saya kata perkara ini perkara khilaf. Jadi kita bolehlah bincang-bincang cara baik dalam keluarga. Baiklah para jemaah sekalian, soalan yang terakhir, kalau janin gugur umur 5 minggu, boleh dah kita beri nama sebab akan dipanggil di mahsyar? Jawab je. Para ulama mengatakan khilaf ulama apabila janin sudah berumur 4 bulan. 4 bulan. Sebelum pada 4 bulan tu tak ada hukum. Dalam kitab fiqh manhaji kata as-saqtu, orang yang gugur itu apabila dia gugur sudah sampai 4 bulan. Selagi belum sampai 4 bulan tak ada hukum. Ke bumi je begitu saja. Tak payahlah letak nama apa ni, tak letak nama akikah, tak perlu. Jadi naknya 4 bulan ke atas. Wallahu alam. Ada lagi soalan-soalan lain, soalan tentang ma'mum muwafiq. Jadi oleh kerana masa kita sudah cukup, saya ambil setakat 30 soalan je untuk hari ini. InsyaAllah. Jadi sekali lagi saya peringatkan para pelajar yang duduk derma melalui bintang-bintang atau pesta ni, saya kata tak perlulah. Kalau nak juga derma, masukkan akaun yang sedia ada. Kita dah bincang panjang. Siapa yang tak faham isu ni boleh PM ke admin kita akan hantar balik kajian yang telah dibuat tentang mereka ambil sampai hampir 50% daripada derma kita kepada siapa? Kepada tuan punya muka buku ni. Wallahu alam. Baiklah, setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang tak sempat dijawab, mohon maaf, ataupun kita tunda dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.